Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Apa khabar semua sahabat-sahabat Facebook Majlis Agama Islam Selangor yang sedang menonton program pada pagi ini secara live, insya-Allah. Yang kita akan seperti biasa kita akan bawa program bicara wasiat dan pusaka siri kelima. Pejam celik bukan raya haji lagi tuan-tuan, tetapi pejam celik kita dah nak sampai ke penghujung kempen kesedaran wasiat dan pusaka peringkat negeri Selangor. Kita dah sampai ke penghujung dah. Sebab kita buat program ini tuan-tuan, kempen kesedaran ini bermula daripada 1 hari bulan Jun, 1 Jun sehingga 30 Jun. Dan pada hari inilah kita dah melabuh tirai. Kita punya kempen, walaupun kempen dah melabuh tirai tetapi ilmu mesti diteruskan. Ini yang paling penting. Sidang penonton yang bertulah sekalian, jangan lupa follow rapat-rapat FB, kemudian pakat-pakat share, pakat-pakat like, kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita supaya pada pagi ini, program yang bermanfaat ini kita dapat sama-sama kita sebarkan. Untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, sidang penonton yang bertulah sekalian, antara tujuan ataupun objektif utama kempen bulan kesedaran wasiat dan pusaka ini diadakan iaitu kita ingin memberikan, MAIS ingin memberikan kesedaran kepada umat Islam untuk membuat perancangan dan pembagian harta pusaka. Kemudian MAIS juga ingin mempromosikan berkenaan tentang perkhidmatan sistem wasiat hibah atau lebih dikenali sebagai siswa MAIS kepada orang ramai. Kalau tuan-tuan yang sentiasa mengikuti Facebook Majlis Islam Selangor, kita ada membuat pelancaran bersama dengan media sebelum ini. Ini tuan-tuan yang sedang dipaparkan ini, poster berkenaan tentang berwasiat melalui siswa lebih mudah dan pantas. Tuan-tuan boleh layari laman web tersebut. Dan kemudian siswa pilihan utama urus wasiat. Bacalah tuan-tuan, banyak ni nak kena baca ni. Baca bagi faham betul-betul apa sebabnya kita nak buat wasiat ini, kenapa kita kena merancang ini. Baca. Baik. Kemudian inilah antara rancang pengurusan harta anda melalui siswa. Sebut siswa-siswa. Kenapa siswa Ustaz? Tak ada siswi ke? Memang tak ada. Sebenarnya siswa ni adalah sistem wasiat hibah. Baik. Kemudian yang ketiga, apa objektif kita mengadakan kempen ini iaitu untuk mengelakkan salah faham dalam ilmu perancangan dan pembagian harta pusaka. Ini sangat penting. Kita nak memastikan bahawa masyarakat kita ni celik harta, celik dalam bab pewarisan. Ialah sama ada kita belajar dalam bab faraidnya, dalam bab wasiatnya, dalam bab hibahnya, kita nak kena faham apa yang kita cuba kita rancang ni, apa yang kita buat sebenarnya ni. Wasiat ni apa benda ni? Kena tahu, kena faham. Baik. Sebelum saya meneruskan lagi, bab kata orang tak kenal maka tak cinta. Saya Muhammad Saleh bin Abdul Sahar, Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Islam Selangor, hari ini menjadi moderator untuk yang terakhir atau sebagai penutup program ini. Dan jangan lupa tuan-tuan, kita ada juga hadiah yang kita akan berikan. Itu dia. Hadiah merupakan bijak pusaka game yang bernilai RM80 tunai. Nanti di akhir kita punya perbincangan bicara kita pada hari ini, kita akan ada hadiah kita nak bagi. Macam mana nak dapat ni? Kena tunggulah. Kena tunggu. Ada soalan-soalan yang kita akan bagikan. Kena tunggu, jawab. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat. Dekat kedai mana-mana tak ada tuan-tuan. Hanya di MAIS saja yang keluarkan benda ni. Okey, baik. Tuan-tuan sidang penonton yang bertulah sekalian, sidang pendengar yang bertulah sekalian, jangan lupa pakat-pakat sharekan kita punya perkongsian pada pagi ini. Baik. Sebelum saya nak suruh orang share, saya pun kena share juga. Sat. Tengok kejap. Mana pula saya punya ni? Mana. Okey, kita share dulu. Baik. Okey. Pakat-pakat share. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang bertulah sekalian, sidang penonton yang bertulah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita bersama dengan salah seorang panel
yang pakar dalam bab pengurusan harta ini tuan-tuan. Beliau merupakan seorang pakar bab pengurusan harta ni, dan beliau juga mempunyai buku Kirasaka. Apa Kirasaka tu? Adakah tuan-tuan nak mewarisi saka? Nanti tanya tuan panel tu sendiri. Kan? Bila buku pasal Kirasaka ni saya teringat, saya mengajar satu tempat tu, habis je kuliah, ada orang nak jumpa saya. Dia kata apa? Malam tu dia termimpi jumpa mak dia datang bawa kayu lah, tongkat, bawa kain kuning dan sebagainya. Saya pun pelik, pasal apa dia tanya kat saya macam tu? Dia kata, Ustaz, adakah itu mak saya mewarisi saka? Mewarisi saka? Saya pun termenung. Pasal apa Haji tanya soalan tu? Ustaz tadi mengajar saka kan? Bukan, saya mengajar pusaka. Ini kadang-kadang kalau lena dalam masjid ni jadinya. So tuan-tuan, untuk hari ni jangan lena. Kita nak kira saka. Nak kira pusaka kita. Nak bincang pasal pusaka kita. Kita nak bincang pasal harta pusaka yang berwasiat ini bagaimana. Baik. Tanpa melengah masa lagi tuan-tuan. Lama tak jadi moderator tuan-tuan, mulut keras sikit. Selalu jadi penceramah je. Baik. Panel jemputan kita pada pagi ini iaitu ialah Tuan Tirmizi bin Abdullah, merupakan seorang peguam Tuan Tirmizi & Co. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kacak bergaya sungguh Ustaz ini. Okey, baik. InsyaAllah tuan-tuan, ini adalah panel kita. Jangan lupa tuan-tuan, sebelum kita nak bincang lagi detail, jangan lupa sekali lagi saya sebut, tekan butang share. Pastikan hari ini yang menonton kita tuan-tuan 1,000 orang. Boleh tak tuan-tuan? Kan? Tekan butang share banyak-banyak. Kejap, selamat. Saya pun nak share sekali lagi. Tadi tak ter-share pula. Okey, baik. Okey, tuan-tuan, muslim-muslimat dan Allah sekalian, kita tak nak buang masa. Masa itu mas tengah berjalan masa ni. Baik. Soalan pertama saya nak bagi kepada panel kita, ahli panel kita. Baik Ustaz. Sebagai mukadimah perbincangan kita pada pagi ini Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan berkenaan apakah maksud wasiat itu dan apakah yang perlu orang awam tahu mengenai wasiat dalam Islam? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada MAIS kerana menjemput saya pada tahun ini. Saya difahamkan program apa kita panggil bulan pusaka ke bulan faraid ke ini berlangsung setiap tahun. Pada tahun lepas ingat saya membicarakan tajuk apa isteri perlu tahu selepas kematian suami. Tajuk secara khusus. Dan hari ini tahun ni saya diberi tajuk tentang harta pusaka berwasiat. Kan, harta pusaka berwasiat. Bukan kita nak kira pusaka lah, kita nak bincangkan harta pusaka, macam mana kita nak urus harta pusaka yang berwasiat dan macam mana kepentingan harta pusaka yang berwasiat itu lebih mudah untuk diurus tadbir berbanding dengan harta pusaka yang tidak berwasiat. So yang pertamanya kita kena faham apa itu wasiat. Wasiat bermaksud menyampaikan ataupun menyatakan hasrat. Itu sebenarnya bermaksud wasiat. Maknanya wasiat ni dah jadi bahasa Melayu dah Ustaz. Dah jadi orang Melayu pun cakap wasiat. Dia menyatakan hasrat dia menyatakan pesanan dia, dan itulah wasiat. Cumanya yang orang awam perlu faham ialah wasiat ni kita menyatakan hasrat tentang pembahagian harta tu, kesan dia adalah selepas kematian. Itu. Maknanya selepas kematian barulah harta tu pergi kepada pihak yang kita wasiatkan. Maknanya seorang pewasiat itu dia nak bahagi selepas mati, itulah kita panggil sebagai wasiat. Dia bukan bagi semasa hidup. Kalau masa hidup tu dia tak panggil wasiat lah. Dan saya ingat benda ni clear tentang wasiat adalah suatu pemberian selepas mati. Cumanya dua perkara yang saya ingat orang awam perlu faham tentang wasiat. Yang pertamanya ialah la wasiyata li waris. Tiada wasiat kepada waris. Itu memang jelas sebab kepada waris.
Habis tu asyik orang bagi kat waris saja. Dia adalah perbincangan dia macam mana nak wasiat kepada waris dan bagaimana wasiat kepada waris itu boleh jadi sah. Tetapi pada asalnya wasiat ini adalah suatu pemberian kepada bukan waris. Asalnya wasiat ni pemberian kepada bukan waris kerana waris sudah pun ada hak dia dalam faraid. Faraid yang kita nak kira pusaka tu lah, bukan Jepun tu kira saku tu, bukan. Itu kira pusaka, nak kira saka. Bila mati kita kira saka. Sebab waris sudah ada kira saka dia. Jadi yang bukan waris ni kita kena bagi wasiat sepatutnya kepada anak angkat, kepada amal jariah kita. Contohnya kita nak bagi dekat masjid kita 100,000 ke 50,000, kita takut kita ni umur panjang nanti kan bedridden, kos untuk pampers apa semua, jadi kita bagi sikit-sikit aja dekat masjid, tapi kita berniat nak bagi banyak dekat masjid. So niat kita nak bagi banyak dekat masjid tu, itulah wasiat. Itulah wasiat, sebab wasiat pada asalnya kepada bukan waris. Kalau wasiat waris kita bincang selepas ni, dia ada syarat meninggal kepada bukan waris dan dia ada had dia lah. Had dia ialah tidak boleh melebihi daripada 1/3 daripada keseluruhan harta. Sebab ini berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas mahu mewasiatkan seluruh harta dia, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia punya properti dia strategik. Strategik tepi oasis tu kebanyakannya adalah harta Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin sebab dia panglima perang, maka diberi ghanimah dia tu tempat-tempat yang strategik. So dia ada kebun-kebun kurma apa semua. So Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan dia mahu mewasiatkan kebun dia tu, oasis dia tu, kurma-kurma dia tu kepada seluruh muslimin dan muslimat. Tapi baginda Nabi SAW mengatakan cukuplah dengan 1/3 sahaja wahai Sa'ad. 1/3 itu sudah pun banyak. Maknanya 1/3 engkau boleh wasiatkan untuk amal jariah, 2/3 itu tinggalkan kepada waris, kerana meninggalkan waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan waris dalam keadaan meminta-minta. So saya ingat itu saja untuk muka. Baik. Ustaz, tadi Ustaz ada sebut sikit lah. Ustaz, minta jelas sikit Ustaz ya. Tadi Ustaz ada sebut berkenaan wasiat ini sebenarnya bukan kepada waris. Seperti mana yang Ustaz sebutkan dalam hadis Nabi tadi, la tajuzu wasiyatu liwaris. Namun di situ ada illa ayyasha awarathahu. Melainkan waris-waris itu setuju. Adakah bila berwasiat kepada waris itu dia macam contoh kata Ustaz, dia boleh jatuh haram ke ataupun sebagaimana Ustaz? Sebab ada Quran dah katakan bahawa waris ini dapat secara faraid. Minta penjelasan Ustaz. Sikit. Itulah. Dia macam ni, apabila kita berwasiat kepada waris, wasiat itu bukanlah jatuh kepada haram. Saya gementar juga sebab moderator lebih hebat daripada saya ni. Dia bila wasiat kepada waris bukanlah kita katakan la wasiat li waris, itu bermaksud kalau kita berwasiat kepada waris perbuatan itu haram secara mutlak. Dia bukan macam tu. Cumanya bila kita berwasiat kepada waris, wasiat kepada waris itu tidak semestinya boleh dijalankan. Dia ada proses. Kita perlu ambil keizinan daripada waris-waris faraid yang lain. Keizinan daripada waris-waris faraid yang lain itu perlu diambil selepas pewasiat itu meninggal. Sebab kalau pewasiat itu belum meninggal, kita tak tahu siapa waris dia. Dia kata, oh waris saya ialah adik-beradik saya. Yalah, sebab masa engkau bagi wasiat, engkau tak ada anak. 10 tahun lagi engkau ada berapa orang anak. So adik-beradik engkau bukan waris engkau, anak engkau tu yang jadi waris. Jadi penentuan waris itu adalah selepas pewasiat meninggal. Dan apabila pewasiat itu meninggal, cara untuk mendapatkan keizinan daripada waris itu pula, kita bukannya terus saja pergi baca wasiat dan kita kata, ni wasiat daripada arwah. So kau setuju ke tak setuju? Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh. Dia kalau cakap macam tu, dia akan jadi, dah wasiat kita setuju lah. Dia tak boleh. Dia sepatutnya kita kena bentangkan kira saka tadi dulu. Kita kena bentangkan kira pusaka terlebih dahulu. Kita kena kira bahagian faraid semua waris. Kita tentukan dia terlebih dahulu, maka dia tahu dia dapat berapa pecahannya. Kalau dia nak tahu lebih detail, kita kira sampai ringgit Malaysia pun tak apa. Kita bagi dalam bentuk perpuluhan, dalam bentuk peratusan. Kita kira sampai waris tu faham berapa hak dia yang asalnya mengikut faraid. Kemudian kita kata ini adalah wasiat kepada waris. Yang mana jika nak dijalankan wasiat ini, maka ada waris terpaksa mengambil kurang bahagian dia. Maka
kalau waris itu bersetuju dengan wasiat, maka dia melepaskan hak dia itu secara kita panggil konsep takharuj di dalam faraid. So pada masa itu dia pun kata okeylah, saya menghormati wasiat ini, kita jalan ke wasiat ajalah, saya cadangkan kepada waris lain juga, kita jalankan ke wasiat. Maka pada masa itu pembahagian secara wasiat sama rata. Contohnya sebenarnya juga mengikut faraid. Bukannya membelakangkan faraid, sebenarnya mendepankan faraid terlebih dahulu kerana hak faraid itu sudah difahami. Kalaulah yang berlaku kadang-kadang dia anak lelaki dia datang mengukit, saya dah bagi setuju sama rata tapi saya tak tahu pun rupanya faraid saya banyak. Kan? Lagipun kakak-kakak dia yang minta sama rata, dia pula adik lelaki, tapi dia walaupun dia adik tapi dia lelaki kan. Tapi itulah bila jumpa saya pun benda-benda kadang-kadang dah terlewat ataupun benda tu jadi ngukit. Sebab itulah pemahaman di luar sana dia kena faham, kalaulah wasiat kepada waris maka dia tertakluk kepada izin waris yang lain, dan izin itu selepas mati, dan izin itu diberikan selepas waris mengetahui hak faraid mereka terlebih dahulu. Macam tu Ustaz. Baik Ustaz, jelas. Baik, saya harap sidang pendengar, sidang penonton FB jelas apa penerangan Ustaz Tuan Tarmizi tadi berkenaan tentang wasiat pada waris. Yang pastinya wasiat pada waris ni dia belum jatuh haram lagi. Dia tengok masa pelaksanaan nanti. Siapakah waris benar? Macam Ustaz Tarmizi sebut walaupun kita buat wasiat kepada adik-beradik, kita tak kahwin lagi. Boleh jadi adik-beradik tu bukan waris faraid kita sebab kita dah berkahwin, ada anak lelaki, anak perempuan contohnya lah. Begitu. Baik. Itu berkenaan tentang perbincangan kita, maksud berkenaan tentang wasiat. Baik. Kalau kita lihat sekarang ni Ustaz, berkenaan tentang wasiat ni, kadang-kadang masyarakat kita ni dia tidak tahu atau dia kurang faham berkenaan tentang rukun dan syarat wasiat itu. Kadang-kadang mereka hanya sekadar kata cakap saja. Tapi di segi syarat, di segi rukun dan syarat tu tak jelas. So di sini Ustaz, apakah yang disebut sebagai rukun dan syarat wasiat tersebut? Silakan Ustaz. Rukun dan syarat wasiat ni jadi panjang sikitlah kita nak bahas, tapi tak apa. Yang pertamanya rukun, saya ada bagi slide juga. Rukun wasiat tu dia ada 4, iaitu pemberi wasiat, penerima wasiat, harta yang diwasiatkan dan juga sirah. Dia wasiat ni dia sebenarnya dia agak ringkas berbanding dengan hibah, kerana ataupun dia adalah satu transaksi muamalat yang agak ringkas. Yang pertamanya sebenarnya wasiat itu dia hanya kita kata satu jalur aja, iaitu si pemberi wasiat sahaja yang menyatakan wasiat dia. Bila seorang itu nak berwasiat, dia tidak perlu panggil penerima wasiat. Dia boleh bagi wasiat seorang-seorang. Dia boleh tulis wasiat dia seorang-seorang dalam bilik dia. Maknanya setiap malam pun dia boleh tulis wasiat dia, sekejap nak bagi orang tu setiap malam. Sebab dia hanyalah suatu hasrat seorang diri ataupun hasrat sebelah pihak. Dia tidak perlu panggil penerima wasiat dan dia nyatakan ini wasiat dia. Dan wasiat itu juga dia tidak memerlukan saksi semasa dia buat wasiat tu. Maknanya contohnya kalau dia tulis wasiat, masa dia tulis wasiat tu tak ada saksi pun tak apa. Maknanya esok lusa baru dia pergi jumpa orang, inilah wasiat yang aku sudah pun tulis hari lepas, 2-3 hari lepas, aku minta engkau jadi saksi terhadap wasiat aku. Dia boleh. Dia bukan macam ijab kabul untuk kahwin. Kahwin saksi kena ada dalam majlis tu, ittihadul majlis kena ada dalam, sebab tu timbulnya isu kahwin online. Wasiat ni tak apa, majlis berlainan pun tak apa, saksi tu datang kemudian. Kau tulis aja dulu apa kau nak tulis, esok lusa minggu depan kau baru kau panggil saksi untuk mengesahkan inilah wasiat kau. Contohnya kalau wasiat bertulis, kalau wasiat lisan maknanya kena sekali lagi lah sebut kepada saksi itu kalau lisan. Maknanya aku berwasiat macam ni. Baru ni aku dah cakap dah minggu lepas, depan orang lain aku cakap depan kau pula. Itu tapi wasiat lisan tu kita rasa zaman sekarang dah ada kolam yang banyak boleh menulis macam-macam. Kita guna wasiat ni. Sebenarnya nak cakap wasiat ni dia suatu perkara yang mudah, dia tidak strict kerana keperluan kepada penerima wasiat itu tidak ada, kerana dia boleh buat seorang-seorang, dan saksi itu boleh didatangkan kemudian, dia tidak semestinya di dalam satu majlis. Kemudian kalau kita lihat satu persatu, untuk saya explain juga ringkas syarat dia,
setiap rukun ni dia ada syarat dia. Contohnya next kita tengok kepada syarat kepada pemberi wasiat. Dia mudah saja. Tak semestinya 18 tahun, cuma kita kena ikut undang-undang di negara kita lah. Undang-undang di negara kita, kita ambil umur sebagai 18 tahun sebagai umur kita kata boleh ataupun layak untuk membuat transaksi. Sebab kita kena ikut juga undang-undang di sesuatu negara. Maknanya pihak yang layak untuk membuat transaksi kontrak adalah dipanggil umur majoriti, ialah 18 tahun. Jadi di negara kita, kita kira umur 18 tahun. Walaupun dia mungkin umur 15 tahun, dia dah akhir balik, tetapi kita kena ikut undang-undang negara lah. So 18 tahun ni kira macam confirm lah balik. Tak ada ulama bahas bawah 18 tahun, maknanya 18 tahun ke atas tak balik lah. So kita kena ikut, kita kena sesuaikan, harmonikan dengan undang-undang negara kita, kita ambil umur 18 tahun. Kemudian yang pentingnya tiada apa-apa paksaan lah, maknanya dibuat pemberi wasiat itu menyatakan hasrat dia, wasiat dia tanpa apa-apa paksaan. Itu saya ingat boleh faham secara mudah lah. Kemudian wasiatkan kepada sesiapa saja, asalkan penerima itu dia hidup selepas pemberi wasiat meninggal. Kalaulah penerima meninggal dahulu, dia tak boleh terima lah wasiat tu sebab dia meninggal lebih awal daripada pemberi wasiat. Maka wasiat kepada dia itu menjadi terbatal. So boleh juga wasiat kepada janin, asalkan janin itu disahkan hidup. Maknanya sewaktu dia hidup, dia nak dapat anak pun 5-6 tahun kahwin, barulah isteri dia mengandung, terus aja dia berwasiat. Kan? Terus aja berwasiat. So dia nak wasiatkan dekat anak dia ni, jadi wasiat kepada waris tu. Tapi tak apalah, maknanya, tapi ialah dia subjek kepada yang kita cerita tadi lah. Tapi janin tu pun sah wasiat dia asalkan janin tadi dilahirkan dalam keadaan hidup selepas pemberi wasiat meninggal. Meninggal tu janin tu masih dalam perut ibu dia, tapi selepas itu dia dilahirkan, maka boleh. So penerima wasiat pada masa itu ialah kita kata wali mal lah, pemegang harta kepada waris kanak-kanak. Asalnya penerima wasiat ni bukan waris. Kalau pada waris, dia menjadi subjek kepada perbincangan yang kita sebut di awal tadilah. Kemudian harta yang diwasiatkan, tidak boleh mewasiatkan barangan yang haram. Sebab barangan yang haram ni tidak dikira sebagai barang, dia tak ada nilai dari segi Islam. Kan, seperti khinzir, arak, seperti najis, tidak boleh mewasiatkan untuk memberi najis itu. Cumanya baru ni timbul perbincangan Ustaz, sebab najis manusia zaman Paleolitik, adakah dia satu harta ataupun bukan harta? Sebab saya melihat kalau arkeologi jumpa najis orang Paleolitik, itu satu harta yang besar sebenarnya, sebab nilai dia, sebab dia sudah berubah ain, dia bukan lagi najis zaman sekarang, dia sudah berubah ain. So kalau kita ada harta najis Paleolitik, saya ingat kita boleh wasiatkan kepada siapa-siapa untuk mengambil nilai itu, sebab perubahan ain kan. Kalau air mani gajah pun boleh jadi batu permata kan, dia sudah. So kena lihat barangan tu sebagaimana barang kan secara spesifik. Contohnya saya mewasiatkan salah satu kereta saya ni kepada anak angkat saya, dia tak boleh macam tu. Dia kena tentukan, kalau nak bagi BMW, bagi BMW, nak bagi Mercedes, tentukan Mercedes. Kalau ada banyak pula Mercedes, tentukan terus AMG ke nombor. Dia kena beri secara spesifik, dia tak boleh bagi secara mana-mana yang dia suka nanti dia ambil lah. Tak boleh sebab tidak ada ta'yin, tidak ada. Nanti akan jadi bergaduh dengan orang lain lah. Sebab tu pemberi wasiat dia kena terus tentukan secara spesifik kalau nak bagi kereta mana, rumah mana. Dan tidak boleh melebihi 1/3 lah. Sebab kita mahu tinggalkan 2/3 tu untuk waris. So itu syarat-syarat rukun dan syarat wasiat lah. Ini yang sirah ni saya dah cerita tadi, dia hanya ijab semasa hidup, qabul selepas mati. Dan pada bila-bila masa pemberi wasiat dia boleh tarik balik wasiat dia. Ini pun kadang-kadang berlaku clash di mahkamah Ustaz, sebab kadang-kadang amanah ni kata wasiat dia yang terakhir, syarikat amanah yang sana pula kata MAIS pula kata wasiat dia yang terakhir. So tulis tarikh tu betul-betul. Tulis tarikh betul-betul wasiat. Kadang-kadang orang buat wasiat kepada MAIS
sebagai wasi tapi tak ada tarikh, masalah. Kan bergaduh pula dengan dia kata masa dia nak pergi Mekah ni dekat tabung haji tak ada kaunter orang lain. So dia buat kaunter tu lah wasiat dia balik Mekah, dia buat pula pada Maiz. Tapi yang Maiz tu tak ada tarikh. So dia ada masalah. So wasiat tu boleh ditarik balik. Boleh dibuat setiap malam pun boleh buat wasiat, tetapi hendaklah ditulis betul-betul wasiat itu bertarikh bila, supaya memudahkan orang yang hidup ni menentukan wasiat mana satu yang sah. Wasiat yang terakhir adalah wasiat yang paling sah, kerana kita menganggap wasiat yang terakhir membatalkan wasiat sebelum itu. Kemudian wasiat ini wajib dilaksanakan. Walaupun wasiat ini wajib dilaksanakan, tapi penerima wasiat tu dia boleh untuk menolak wasiat. Contohnya dia kata, sebelum ni pewasiat ni bagi ke aku sebab mungkin pada masa tu aku seorang yang miskin dan sebagainya. Sudah pun berada, maka penerima wasiat dia boleh menolak wasiat. Macam tu. Kita kena tanya tu penerima wasiat. Kalau ikutkan Nenek Aman tu, dia bagi masa 30 hari, Seksyen 18 kalau tak salah saya, yang nama wasiat tu, untuk penerima wasiat menyatakan sama ada dia nak menerima wasiat ataupun dia nak menolak wasiat. Wasiat wajib dilaksanakan. Wasiat tu sunat dibuat, tapi melaksanakan wasiat wajib. Cuma sewaktu pelaksanaan itu, penerima itu sendiri mempunyai choice sama ada dia nak menerima ataupun dia nak menolak lah. Kalau dia rasa menolak itu lebih baik kerana waris lebih memerlukan, dia boleh tolak sebenarnya. So, saya ingat itu antara rukun dan wasiat dalam tempoh masa yang kita ada ni, Ustaz. Tak boleh bincang panjang-panjang juga. Baik, terima kasih kepada Tuan Ahmad Tarmizi, Ustaz Tarmizi. Kalau nak bincang secara detail ni Ustaz, kita kena buat satu bengkel khas. Dia kalau sembang-sembang ni kita sembang umum saja, tak boleh nak detail-detail sangat. Sebab tu bila mana topik berkenaan tentang wasiat ataupun topik selain daripada wasiat lah berkaitan dengan isu harta pusaka atau hibah, kita kena tahu dia punya maksud sebenar dia apa, bagaimana kaedahnya itu. Baik, kepada sidang penonton yang bertolak sekalian, jika ada persoalan nak bertanya, sila tanya di ruang komen segera. Ya, kalau tuan-tuan tak tanya rugi. Kita bersama dengan salah seorang pakar dalam bab pusaka ini yang selalu bawa kes ke mahkamah. Nak tanya, kalau tuan-tuan nak jumpa peguam kena bayar. Hari ni tuan-tuan tak payah bayar. Jumpa kami, jumpa Tuan Tarmizi, terus tanya je dalam ruangan komen. Tanya terus. Jangan segan-segan. Dan pakat-pakat share kepada saudara mara kita, kawan-kawan kita yang sedang menghadapi masalah bab pengurusan pusaka ni, melibatkan wasiat ke apa yang berkaitan. Dan insya-Allah kalau ada persoalan, jangan lupa komen di ruang komen. Baik. Seterusnya, Ustaz, berkenaan tentang ialah Ustaz memang banyak kes pengalaman Ustaz lah bila bawa kes-kes ke mahkamah, mesti ada isi kandungan wasiat itu. Selalunya apakah kandungan wasiat dalam sesuatu wasiat itu sendiri, Ustaz? Silakan Ustaz. Itulah. So bila kita faham kita nak buat wasiat, saya boleh pecahkan kepada 4. Ada 4 kandungan secara umum. Yang pertamanya kita panggil pelantikan wasi. Pelantikan wasi ini istilah dia kita panggil wisayah. Dia sebenarnya kandungan ni tidak wajib macam ni, tapi secara tersusunnya zaman moden ni bolehlah kita susunnya dari sudut, bagi saya lah, bagi pendapat saya, kandungan wasiat yang cantik macam nilah. Maknanya yang pertamanya kita melantik wasi. Dia ada juga wasiat tak ada wasi, itu gua je nak bahagi. Boleh, itu dia panggil, kita akan ambil surat kuasa mentadbir terlampir wasiat. Boleh, tetapi selalunya kita akan buat pelantikan wasi lah. Maknanya di dalam surat wasiat itu, pewasiat dia sudah pun melantik terus siapa yang akan mentadbir harta pusaka dia. Macam tu. Maknanya pertamanya dia tulis, saya dengan ini melantik Majlis Agama Islam sebagai wasi dan pemegang amanah untuk harta saya. Macam tu. So dia tu aja lantik sesiapa. Ini kita panggil klausa. Dia membuat pelantikan wali mal ataupun penjaga harta untuk waris kanak-kanak. Ini kalau pewasiat itu seorang bapa lah. Kalau wasiat seorang bapa. Kalau pewasiat seorang perempuan, seorang ibu, dia tak boleh lah sebab dia pun sendiri bukan penjaga harta. Pewasiat itu seorang bapa, maka kita kena advise dia ataupun bagi yang menjadi ejen lah, bagi yang ataupun kita seorang bapa ni. So kita kena letak satu lagi klausa kita terus saja melantik contohnya ibu kepada kanak-kanak itu sebagai wali mal, itu penjaga harta kepada waris kanak-kanak. Sebab apa? Sebab kalau kita tak lantik, dia tak semestinya ibu dia tu menjadi
penjaga harta secara automatik. Ya tidak, dia kena ada permohonan lain kalau tak lantik ibu dia. Kita akan bagi detail lepas ni antara A dan B ni Ustaz. Kemudian kalau kita nak cerita, lepas tu kita cerita nak bagi kat siapa? Nak bagi dekat masjid, nak bagi dekat anak angkat, nak bagi dekat siapa, barulah kita cerita. Dan kita cerita tu pada yang kita bagi ni adalah within 1/3 daripada harta kita. Tapi bila 10 tahun lepas kita meninggal, 10 tahun akan datang, kadang-kadang ada rumah yang jatuh value. Jadi benda tu kadang-kadang di luar itulah. Sebab tu kadang-kadang wasiat kita kena update. Tapi yang pentingnya kita faham 1/3 kita tu, dan kita bagikan pembahagian harta tu tidak lebih daripada 1/3 lah. Kalau lebih 1/3, dia akan jadi tadilah masa pelaksanaan nanti. Dia bukanlah haram secara mutlak lebih 1/3, tetapi masa pelaksanaan nanti, maka dia akan jadi crucial lah. Dia akan jadi ada SOP yang wasi kena patuhi, mana yang kena dapat izin. Mula-mula izin kepada waris, kemudian izin pula untuk lebih 1/3. 2 kali izin kat situ. Lepas tu saya tekankan pasal SOP ni benda-benda internal. Sebab saya juga adalah penasihat kepada syarikat amanah. Kadang-kadang kita tekankan benda ni supaya SOP tu jelas. Dia kena ada izin, 2 izin. Sebab dia dibolehkan selepas dia faham bahawasanya lebih 1/3 itu telah mengambil hak waris. Kemudian barulah boleh diberi pesanan-pesanan lah. Pesanan-pesanan itu selalunya eratkan silaturahim, macam itulah. Jangan bagi pesanan-pesanan yang pelik-pelik. Janganlah bagi pesanan saya wasiatkan anak perempuan saya ni berkahwin dengan kawan saya, itu mengarut tu kan. Saya wasiatkan anak perempuan saya ni berkahwin dengan peguam penulis wasiat, itu bagus juga tu. Kalau dia wasiat anak perempuan dia, bagus. Dia wasiat isteri dia, itu tak ada lain tegur ya Ustaz. Maknanya wasiat-wasiat. Ustaz bercelah sikit Ustaz. Tadi dah Ustaz cerita pasal anak tu. Ada satu kes Ustaz. Orang tanya, Ustaz, dia kata saya ni ada kucing yang cantik, yang mahal, tapi masa saya nak meninggal nanti, saya nak mewasiatkan harta saya ni kepada kucing. Tapi dia nak lantik wali penjaga harta tu, macam mana Ustaz? Wasiat harta kepada kucing tu tidak boleh lah, sebab kucing tu bukan Cuma kalaulah kucing tu menjadi harta, tak mungkin kucing tu boleh menjadi harta yang diwasiatkan, sebab kucing ada nilai. Kalau kucing tu bernilai sebagaimana bernilainya bahimatul an'am, sebagaimana bernilainya lembu kerbau, bagi saya kucing tu boleh menjadi harta wasiat. Tapi kalau kucing tu menjadi penerima wasiat, itu tak boleh lah, sebab kucing tu bukan mukallaf. Penerima wasiat ni kena mukallaf ataupun institusi yang boleh menerima harta lah. Kucing tu kita wasiat dia menjadi pesanan lah, menjadi pesanan kepada waris saya untuk menjaga kucing ini supaya tidak mati kelaparan lah. Sebab kucing juga menjadi ahli-ahli syurga, ahli-ahli mana kucing ni akan dibangunkan juga di hari akhirat nanti. Binatang-binatang ni, dan siapa yang menzalimi binatang-binatang juga, dia akan dihisap lah. So kita tidak boleh menzalimi binatang ni. Ya, pesanan tadi yang saya sebut pasal pesanan sikit Ustaz. Kalaulah pesanan-pesanan tadi dia sebenarnya tidak mengikat. Dia bagi pesanan anak dia kahwin dengan itu dia panggil pesanan yang tidak mengikat, dan kita boleh untuk tidak melaksanakan lah. Jangan pula jadi alah-alah kahwin dengan itu semua adalah cerita-cerita novel yang semua tidak menepati intipati ajaran Islam lah. So saya ingat ustaz-ustaz kena masuk jumpa filem director ni untuk supaya filem-filem kita adalah bermutu dan selari dengan syariah kan. Mak Kilau tu saya tak tengok lagi. Kalau selari dengan syariah bagus lah tu. So maknanya pesanan tadi boleh dibuat asalkan pesanan tadi tidaklah bercanggah dengan syariah lah. Itulah kandungan-kandungan wasiat. Wallahualam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Betul, Ustaz kata ustaz-ustaz ni kena masuk geng dengan filem-filem drama ni supaya tidak salah konsep berkenaan tentang wasiat-wasiat yang kadang-kadang tak apa-apa wasiat ni sama ada nak ikut ataupun tidak kan. Itulah saya pun menjadi follower tetap kepada Ustaz Tuan Tirmizi ini di Facebook. Saya tengok ada kupasan berkenaan tentang Mak Kilau, status Mahfud dan sebagainya. Menarik, nanti kita akan mungkin topik lain nanti tu Ustaz, kita cerita pasal Mahfud tu nanti insya-Allah. Baik. Kepada penonton-penonton yang bertolak sekalian, okey, kita tengok soalan-soalan penonton jika ada. Jika ada soalan-soalan penonton, okey, boleh keluarkan.
Kita lihat di soalan penonton. Baik. Okey. Daripada Hanzalah Zulkifli, Tuan boleh jelaskan berkenaan dengan peranan wali mal. Silakan Ustaz. Wali mal ni dia macam ni, peranan dia adalah untuk menjadi penjaga harta kepada waris kanak-kanak. Apabila tidak ada pelantikan wali mal di dalam sesuatu surat wasiat, maka ibu kepada kanak-kanak, itu saya panggil ibu lah, saya tak boleh kata isteri kepada pewasiat, sebab kadang-kadang pewasiat ada ramai isteri. So kita tak tahu anak dia tu daripada isteri yang mana. Lagi istilah yang lebih tepat ialah ibu kepada kanak-kanak tu lah. So ibu kepada kanak-kanak itu tidak semestinya menjadi penjaga harta kepada waris kanak-kanak secara automatik. Dia tidak. Sebab apabila terdapatnya waris kanak-kanak, maka suatu bicara pusaka perlu dibuat secara rasmi. Sama ada pelantikan ibu kepada kanak-kanak sebagai penjaga harta kepada kanak-kanak itu, nanti pegawai pusaka akan mengesahkan. Okey, dia tengok kes tu tidaklah complicated, maka ibu kepada kanak-kanak boleh menjadi penjaga harta kepada kanak-kanak, dan selalunya kalau melibatkan hartanah dia akan masuk pula caveat pendaftar dan sebagainya lah untuk menjaga kepentingan kanak-kanak. Tetapi di dalam sesetengah kes juga, apabila tidak ada pelantikan wali mal, kadang-kadang mahkamah ataupun pusaka kecil dia prefer diberi pengamanahan untuk menjaga harta tadi kepada syarikat amanah. Contohnya jumlah itu mungkin melebihi 50,000 ataupun banyak, ataupun ada pampasan kematian disebabkan kemalangan dan sebagainya, maka kadang-kadang yang banyak menjadi pemegang amanah ialah amanah raya lah, amanah raya berhad, sebab amanah raya berhad ni dia sebuah syarikat amanah yang asalnya ditubuhkan bawah kerajaan. Jadi syarikat amanah raya yang paling banyak yang lebih mudah untuk menerima lah, walaupun sebenarnya waris boleh bersepakat untuk meletakkan. Contohnya pewasiat dia tak letak, si mati ni dia tak letak penjaga mal, tetapi waris kata tak apalah, tak letak, kita pun, ibu pun tak nak pegang. Contohnya ibu kata tak apalah, saya boleh maknanya parking duit ni kepada pihak lain untuk jaga. So tak apalah, itu ada masalah lah, sebab mungkin ibu tu pun dia boleh menjaga anak-anak tu dengan wang-wang yang dia ada. Tapi kalaulah dia sukar untuk menjaga anak-anak kecil tu, dan dia memerlukan wang anak kecil tu sendiri untuk jaga. So kalaulah duit tu diberi kepada syarikat amanah, jadi ibu yang menjaga waris kanak-kanak tadi, dia pula kena pohon dengan syarikat amanah untuk mengeluarkan wang. Contohnya budak-budak sekarang dia belajar, dia kalau dah sekolah menengah tu mungkin kena ada laptop, sebab mungkin online dia melalui laptop. So ada yang nak beli laptop, dan ibu ni pun dia tak ada duit. Dia tak ada duit, dan itu dia boleh gunakan duit kanak-kanak tu sebenarnya. So dia pula kena buat permohonan dengan syarikat amanah, pembiayaan pendidikan untuk membeli laptop. Kalau dah tingkatan 5 tu mungkin dah boleh beli motor dah. Jadi mungkin sukar untuk ibu tu nak menguruskan, kerana harta tu dipegang oleh orang lain, oleh syarikat amanah. Kadang-kadang kita ada dengar juga keluhan syarikat amanah ni dia terlalu strict, ini menyusahkan ibu tu pula. Tapi kadang-kadang kalau bagi pada ibu pun kadang-kadang salah guna juga. Ibu kalau kahwin dengan suami baru, kemungkinan ada isu juga. Saya pun ada juga isu yang macam tu, kan. So tak apalah, kita just konsak balik ibu tu, dan berlakulah adegan drama menangis-menangis lah. Sebab anak pun dia tak marah ibu dia faham ibu dia susah. Cuma dia nakkan satu transparent balance sheet account dia tu, sebab dia tahu arwah ayah dia ni seorang yang berharta lah, seorang yang berharta. Tapi kenapa bila dia dewasa, tiba-tiba macam tidak ada duit yang dipegang untuk dia, kan. Tapi ibu tu ada cerita dia lah. Tapi betullah, sama ada kita nak pemegang amanah tu, kalau kita nak isteri kita tak ada benda tu, maka semasa bicara tu akan diputuskan siapakah yang paling layak untuk menjadi wali mal, penjaga harta kepada kanak-kanak lah. Sebab kanak-kanak dia tidak boleh menguruskan hartanya sendiri sehinggalah dia berumur 18 tahun dan ke atas lah. Itu fungsi kita panggil wali mal lah, penjaga harta. Dia bukan kanak-kanak aja wali mal kepada OKU mental, macam itulah. Mana golongan yang sufaha, golongan yang
kita gagal untuk menguruskan harta lah. Cuma sufaha tu saya bincang dengan Ustaz Indra bahawa ni adakah penagih dadah dikira sufaha itu jadi akademik detail lah. Allah alam, itu fungsi wali mal. Baik, jelas penerangan daripada Ustaz Tarmizi, Tuan Tarmizi tadi berkenaan tentang wali mal. Pada masa yang sama sebenarnya Ustaz, bila kita duk bincang pasal wasiat, dia membincangkan juga berkenaan tentang pelantikan wasi itu sendiri, kan? Nak memastikan harta itu diurus tadbir dengan baik. Contohlah kalau kita lihat kan, macam Ustaz dah cerita dah masalah yang berlaku. Kalau kata yang uruskan ibu tu ialah dah kahwin baru, suami pula minta duit dan sebagainya, itu satu part lah. Dan kalau kita tengok filem, ni cerita filem juga kan, macam Tiga Abdul. Bila waris adik-beradiknya tidak diagihkan atau tidak mengikut pembahagian secara hukum, ataupun berlaku kata ketirisan atau ketidakamanan dalam menguruskan harta itu sendiri. Dan apabila Pirambi termimpi jumpa arwah bapa dia, suruh jumpa Sulaiman Akhlaqan. Sulaiman Akhlaqan itu disebut sebagai wasi, pentadbir itu Ustaz. Maka sejauh mana Ustaz penting ke wasi ini? Kita nak melantik. Kadang-kadang ada orang kata, tak apalah saya mati nanti pandai-pandailah waris. Itu yang menjadi waris-waris buat-buat pandai. Kaedah kan. Silakan Ustaz. Itulah wasi ni. Wasi ni adalah suatu pelantikan yang dibuat oleh pewasiat semasa dia hidup. Semasa kita hidup, kita boleh ataupun kita mempunyai hak untuk menguruskan harta kita, dan kita mempunyai hak untuk terus saja melantik siapa yang akan tadbir harta kita. Ataupun institusi untuk tadbir harta selepas dia mati. Maknanya dia bukan tinggalkan macam tu. So kalau dia percaya kepada Majlis Agama Islam Selangor, so lantik Majlis Agama Islam Selangor. Lantiklah MAIS. Kempen MAIS lah, sebab MAIS yang taja hari ni. Contohnya macam tu. Kira MAIS Akhlaqan Ustaz. MAIS Akhlaqan. So, apabila dia buat pelantikan tu, kenapa pentingnya pelantikan tu? Pertamanya dari sudut prosedur Ustaz. Dari sudut prosedur ya, kita sudah ada undang-undang yang agak mantap. Undang-undang tentang prosedur harta pusaka berwasiat. Apabila harta pusaka itu dikira sebagai harta pusaka berwasiat, maka wasi yang dilantik tadi, dia boleh saja terus menguruskan harta tersebut dengan membawa, kita panggil memohon geran probate. Ini mana kalau MAIS akan lantik panel peguam dia untuk mendapatkan, dia panggil geran probate. Dia bukan geran surat kuasa mentadbir, dia ada beza. Kalau mati tanpa wasiat, maka kita panggil geran surat kuasa mentadbir kerana tidak dengan geran surat kuasa mentadbir. Bezanya ialah kalau geran probate ni, wasi dia boleh terus saja memfailkan permohonan untuk geran probate tanpa keperluan untuk mendapatkan affidavit penolakan pentadbiran daripada waris. Wasi tu bila dia dapat tahu ini sudah pun meninggal, ataupun salah seorang saja waris beritahu dia ini sudah pun meninggal, dia ada wasiat, mewasiatkan MAIS sebagai wasi, maka MAIS lantik panel peguam dia terus saja memohon geran probate di Mahkamah Tinggi tanpa perlu MAIS mencari ke semua waris pada masa itu. MAIS akan cari secara SOP dalaman lah, tetapi untuk mendapatkan geran probate tanpa perlu kepada affidavit penolakan daripada waris. Apa yang MAIS perlu hanyalah wasiat original, dan MAIS pun ada satu lah wasiat original yang MAIS pegang, dan dia panggil affidavit pengesahan wasiat daripada dua orang saksi. Dua orang saksi boleh jadi daripada pegawai MAIS itu sendiri, ataupun dia boleh ambil lah siapa-siapa, salah seorang waris dan sebagainya, hanya untuk, dia tak semestinya saksi sudah pun meninggal. So yang pentingnya saksi itu mengesahkan wasiat itu adalah wasiat yang asal yang dipegang. Mana ada wasiat itu, dan wasiat itu adalah wasiat terakhir yang sah. Kita hanya perlu bawa dua saksi yang mengesahkan, yang menandatangani affidavit pengesahan wasiat, maka kita akan dapat geran probate. So lebih mudah untuk terus saja urus tadbir bagi harta pusaka yang berwasiat, kerana kita boleh mendapatkan geran probate tanpa kita perlu pergi cari waris-waris yang mungkin berada di luar negara ke, kalau zaman PKP lagi susah dulu, Vietnam lah apa semua. So terus saja MAIS boleh menjalankan kerja-kerja mencairkan harta-harta si mati dengan lebih cepat, dan boleh terus memberi kepada waris dengan lebih cepat lah. Maknanya terus saja dapat duit cash kepada balu,
dan sebagainya lah. Kemudian kalau ada wasiat kepada masjid dan kepada MAIS boleh saja terus melaksanakan wasiat tersebut, kerana wasiat tersebut adalah MAIS sebagai eksekutor tadi, wasi tadi, barulah MAIS kena panggil lah. Ini ada pula wasiat kepada waris yang mana kami perlu mendapat izin daripada waris lah. So masa tu MAIS akan kira lah dia punya apa faraid apa semua. MAIS pun sudah ada e-faraid dia. So tak perlu guna buku kirasaka saya. Sebab e-faraid tu lebih power sebab dia sudah, saya buat test e-faraid tu apa datuk bersama saudara, tapi dia kira mengikut pendapat Sa'ad bin Abi Waqqas, mengikut pendapat Zaid bin Sabit. So maka saya kira memang power lah. sebab saya buat setengah yang web tu, dia bila datuk bersama saudara dia kira mengikut mazhab Hanafi, mengikut apa dia terus saja terhalang saudara, itu lebih mudah sebenarnya. So tak power sangatlah. So yang kira mengikut kiraan Zaid bin Sabit ni kira memang power lah, sebab dia buat andaian 3 kemudian memberi yang lebih banyak kepada datuk. So ifrat MAIS tu saya boleh anggap sebagai okey lah. So maknanya lebih mudah cair lah, lebih mudah cair dan mudah untuk dilaksanakan. Cuma kalaulah seseorang tu dia contohnya dia juga boleh lantik wasi individu, Ustaz. Contohnya saya dengan ini melantik anak sulung saya sebagai wasi dan dia boleh buat sebagai backup. Sekiranya anak sulung saya meninggal lebih awal daripada saya, maka MAIS menjadi wasi gantian. Itu juga dibenarkan lah, sebab bila dia tulis wasiat tu memanglah ada sulung dia, ataupun jika anak sulung saya menolak pelantikan wasi, maka MAIS menjadi wasi gantian. Kadang-kadang dia pun tak tahu anak sulung dia ni faham ke tak faham. Jadi dia tulis dua, dia boleh tulis dua. Dua tu boleh tulis asalkan kita tulis dengan jelas manakah wasi yang pertama, manakah wasi yang kedua. Macam tu. Kadang-kadang penulis wasiat ni pun dia nak bagi dekat MAIS pun dia tak kenal. Hari ni baru kenalan dengan MAIS. Tapi dia nak tulis, nak suruh anak sulung dia jadi pentadbir. Tapi dia pun takut juga aku anak sulung dia tak reti. Dia pun boleh tulis macam tu. Saya dengan ini melantik anak sulung saya sebagai wasi dan saya melantik wasi gantian lah. Wallahualam Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Tuan Tirmizi. Saya rasa kupasan Ustaz Tirmizi tadi padat. Cuma Ustaz tadi ada sangkut-sangkut sikit lah Ustaz, lain tadi. Lain problem sikit Ustaz. Tak apa Ustaz, nanti kita insya-Allah kita akan mana-mana ada kekeliruan ataupun yang tak jelas di kalangan pendengar, sidang pendengar, boleh komen boleh komen. Nanti insya-Allah kalau ada jawapan yang tertinggal kita akan cuba jawab di ruang-ruangan komen tersebut. Baik. Ustaz, kita dah lagi 15 minit nak habis Ustaz. Sekejap je, pejam celik, bukan raya haji lagi Ustaz. Nak habis dah slot ni. Kan. Baik Ustaz. Tadi kita dah sebut berkenaan tentang kepentingan wasi itu. Kita dah tahu dah. Sebab apa pentingnya supaya waris-waris ini bila berlaku kematian dapat memanfaatkan harta pusaka dengan baik dan tidaklah menjadi aset terbeku yang berlaku. Kalau kita lihat sekarang ni lah berapa banyak bilion yang terbeku aset. Baik Ustaz. Soalan terus Ustaz, berdasarkan pengalaman Ustaz, kan, apakah isu yang selalu timbul tentang wasiat orang Islam? Itu yang pengalaman Ustaz lah, isu yang selalu timbul di kalangan tentang wasiat orang Islam. Dan saya nak minta Ustaz kupas sikit berkenaan wasiat wajibah Ustaz. Silakan Ustaz. Isu-isu ataupun kekeliruan yang selalunya timbul tentang wasiat ni, yang pertamanya ialah tentang wasiat lisan lah, wasiat lisan. So pada masa sekarang ni masih lagi ada kes-kes di mahkamah yang membincangkan wasiat lisan. Apabila si mati ni dia bagi wasiat secara lisan. Walaupun zaman kita ni sekarang boleh tulis wasiat, tapi dia kadang-kadang dia memang tabiat dia jenis cakap lisan. Saya wasiatkan cincin emas ni diberikan begini-begini. So dia jadi masalah. Sekejap dia nak bagi barang kemas ni kepada anak perempuan dia, sekejap dia nak bagi barang kemas dia ni kepada cucu perempuan dia. Jadi sedangkan barang kemas tu dia sebenarnya kalaulah tidak ada apa yang hendaklah diberikan secara faraid kepada semua waris. So kalaulah dia mewasiatkan kepada waris, dia akan jadi isu kepada waris. Jadi lebih baik dia wasiatkan kepada cucu. Kalau wasiat kepada cucu, cucu itu bukan waris. Sebab waris di sini bermaksud waris faraid.
Jadi kalau nak wasiatkan barang kemas tu lebih baik wasiatkan kepada cucu, sebab dia akan jadi boleh dilaksanakan on the spot lah, selepas meninggal. Cuma tadilah kalau wasiat itu secara lisan memang dia akan jadi isu, dan sekarang ni pun ada juga, walaupun zaman dah moden, memang ada beberapa kes. Saya pun sedang handle ada satu kes tu memang lisan sungguh. Lisan. jadi dekat mahkamah kita kena kontes pula dia punya lafaz tu, kau dengar macam mana. Betul-betul wasiat ke tak wasiat ke. Jadi wasiat lisan ni bagi saya ada satu isu yang perlu kita kurangkan lah. Sebab walaupun wasiat lisan itu sah, tetapi selalunya dia akan menjadi pertikaian sesama waris. Lebih baik wasiat itu dibuat secara bertulis. Sekarang boleh buat online apa semua, jadi boleh buat secara bertulis. Yang keduanya tentang wasiat kepada waris tadilah. Wasiat kepada waris kadang-kadang setengah tu dia fikir benda tu 100% boleh jalankan. So itu pun, baru ni pun saya ada terima satu wasiat tu, dia wasiat kepada isteri dia 100%. Sedangkan dia ada anak. Dan anak dia tu memanglah anak tu anak kecil lagi lah. Tapi iyalah sebab dia jadi masalah lah, sebab anak kecil pun dia tak boleh nak menolak hak. Jadi mana pun wasiat itu tidak boleh dijalankan lah, sebab dia ada waris yang di bawah umur, dan perlu dibahagikan hak waris bawah umur tadi mengikut faraid lah. Jadi dia tak capai lah hasrat dia nak bagi rumah kepada isteri 100%. Dia kena faham kalau wasiat kepada waris, memang dia execution dia tertakluk kepada izin waris lepas meninggal. Kalaulah waris tu kecil, maka dia tidak boleh menolak hak. So kok mana pun akan dapat juga waris yang kecil tu, dia hanya boleh tolak hak lepas dia umur 18 tahun. Dia akan tolak. So kalau waris yang kecil memang tak boleh tolak hak. Izin waris itu adalah izin waris yang cukup umur. Lagi contohnya wasi yang dilantik tu ada juga isu mempertikaikan wasi. Dia sudah pun lantik wasi daripada syarikat amanah, tapi waris ni tak nak syarikat amanah ni. Dia kata syarikat amanah ni yuran mahal lah contohnya. Syarikat amanah ni macam-macam. Jadi dia nak buat sendiri. So ini pun menjadi isu, sebab kalaulah dia nak buat sendiri, dia kena bincang dengan syarikat amanah tu lah. Kalau wasi itu tak nak melepaskan hak dia sebagai wasi, saya kira wasi itu lebih berhak sebab dia dilantik oleh pewasiat semasa hidup. Tapi kalau lah bincang dia nak tarik diri, boleh tarik diri lah. Tapi kalau dia berkeras, kalau dah harta pusaka 25 juta, susah juga wasi nak tarik diri sebab dia kira income dia tu. So ada juga isu tu, tapi sebenarnya kena faham lah pewasiat tu melantik wasi sebab dia nak suruh, dia sudah ada hasrat, dipercaya kepada wasi itu, dan dia nak uruskan pusaka itu dengan lebih mudah. Kemudian tentang wasiat wajibah ni secara ringkasnya pula. Wasiat wajibah ni ada peruntukan di dalam negeri yang ada wasiat, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Pahang dan Sabah. Hanya 6 negeri ni sahaja ada enakmen wasiat. Dan yang mana ada enakmen wasiat ni, dia ada satu peruntukan tentang wasiat wajibah di bawah Seksyen 27 enakmen wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni ringkasnya ialah satu wasiat yang diandaikan wujud oleh kerajaan. Kerajaan andaikan wujud wasiat ni, berarti jadi wajibah tu sebab diandaikan wujud oleh kerajaan. Wasiat ni tak wujud sebenarnya, tapi diandaikan wujud oleh kerajaan dalam kes bagi seorang cucu sebagai patah titi. Wasiat itu dibuat oleh datuk atau nenek kepada cucu tersebut, yang mana datuk atau nenek tersebut tidak membuat wasiat kepada cucu. So kita kena faham cucu yang patah titi tu. Cucu yang patah titi sebagaimana saya bagi dalam slide saya tu adalah carta yang ringkas. Adam tu meninggal terlebih dahulu. Adam tu meninggal tahun 2017. So Adam tu dia ada seorang anak nama dia Idris. So selepas Adam barulah Saleh itu meninggal. Maka Saleh ni dia tak buat pun wasiat kepada Idris. Dan Idris ni bukan waris kepada Saleh, kerana Idris ni sudah pun patah titinya kerana Adam meninggal lebih awal daripada Saleh. So Saleh ni kenapa dia patah titi? Kerana waris Saleh ada seorang lagi, Ibrahim yang menghabiskan harta Saleh. Kalau waris dekat situ Fatimah, tak habis lagi. Kena faham. Kalau waris itu Fatimah, harta tak habis lagi. Fatimah 1/2, Idris 1/2. Sebab Idris sebagai waris ganti. Inilah Ustaz kadang-kadang waris patah titi dengan waris ganti. Dia satu lagi dia panggil cucu waris zawi arham. Semua tu jadi confuse. Cucu ni ramai orang confuse lagi.
Sebab tu kena belajar faraid tu, kena belajar qira'ah saka betul-betul tu. So dalam kes ni saya buat mudah je, saya buat nama Ibrahim sebab Ibrahim ni sebagai Asabah bin Nafsi ataupun Asabah bin Nafsihi. So dia menghabiskan semua harta Saleh, maka Idris menjadi waris patah titi. Jadi Idris ni dia boleh pohon untuk melalui mahkamah lah, melalui mahkamah syariah supaya dia diberi hak wasiat wajibah sebagaimana peruntukan Seksyen 27. Kita akan mengandaikan Adam tu hidup jugalah. Dalam kes ni tapi dia tak boleh lebih daripada 1/3. Maka Idris akan dapat 1/3, Ibrahim akan dapat 2/3. Tapi ialah untuk jaga kepentingan dia. Tapi dia ada banyak isu lah kat situ Ustaz. Sama ada Idris tu umur dia berapa, adakah dia kaya ataupun dan sebagainya. Tapi semua diletakkan peruntukan di dalam Seksyen 27 itulah. So itu adalah wasiat wajibah yang boleh dipohon sekiranya berlaku kes waris patah titi lah. Allah alam. Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi. Jelas sekali tuan-tuan, sidang penonton yang betul sekalian. Bab kata Ustaz Tarmizi kena mengaji qira'ah saka juga. Sebabnya seperti mana yang Ustaz Tarmizi sebut tadi, memang MAIS ada menggunakan sistem ifaraid. Kami bangunkan sistem tu Ustaz, kita test satu-satu waris datuk apa semua. Kami test satu-satu supaya benda tu tak ada problem, tak ada masalah kiraan. Cumanya kalau guna kiraan macam tu saja, kira tak ilmu nak belajar faraid tu tak hadam, tak cukup sempurna sebenarnya. Dia kena mengaji secara tradisional. Itu yang paling penting. Kan? Baik. Ustaz, kita pun dah ke penghujung rancangan Ustaz. Saya minta Ustaz bagi satu soalan. Satu soalan kepada pendengar-pendengar untuk sidang penonton kita menjawab, dan insya-Allah kita akan berikan hadiah ini. Bijak Pusaka Game. Baik, silakan Ustaz. Soalan senang-senang je Ustaz, jangan payah-payah. Soalannya saya ingat macam ni. Saya bagi satu contoh kes. Satu contoh kes Abu berwasiat. Ini contoh Abu berwasiat. Aku berwasiat hartaku 50,000 itu supaya diberikan kepada anakku Fatimah 30,000 dan anakku Hasan sebanyak 20,000. 50,000 itu supaya diberikan kepada anakku Fatimah sebanyak RM30,000 dan anakku Hasan sebanyak RM20,000. So soalannya, apakah status wasiat Abu? Apakah status dia? So saya ingat. Okey. Baik. Saya ulang balik Ustaz soalan tadi Ustaz. Okey. Soalan tadi iaitu Abu berwasiat, aku berwasiat hartaku 50,000 itu supaya diberikan kepada anakku Fatimah sebanyak 30,000. Maknanya Abu ni wasiat kepada anak perempuannya Fatimah sebanyak 30,000. Kemudian dan anakku Hasan sebanyak 20,000. Apakah status wasiat Abu tu? Boleh dapat ya tuan-tuan Saya ulang sekali lagi. Sekarang ni Abu ada duit 50,000. Abu ada duit 50,000 dan Abu bagi tahu kepada anak perempuan dia iaitu Fatimah, abah nak bagi 30,000 ni lepas abah mati. Kemudian dia cakap dengan anak lelaki pula Hasan, abah nak bagi 20,000. Persoalan sekarang, apakah status wasiat Abu ni? Tuan-tuan sila komen. Maksudnya wasiat ini, adakah status wasiat ni apa dia? Wasiat kepada siapa ni? Dan bagaimana nak buat? Tu dah bagi dah. Hin-hin tu. Okey, sila jawab ya. Nanti kita akan baca jawapan nanti. Baik. Okey, Ustaz, untuk yang terakhir kalinya Ustaz, kita dah sampai ke penghujung Ustaz. Kita buat kesimpulan Ustaz. Apa kesimpulan kita, perbincangan kita pada pagi ini berkenaan tentang harta pusaka berwasiat. Kesimpulan dan nasihat kepada sidang pendengar yang sedang menonton pada pagi ini Ustaz. Silakan Ustaz. Secara kesimpulannya saya boleh ringkaskan bahawasanya berwasiat itu penting, pelantikan wasi itu penting. Sebab jangan kita fikir faraid kan dah ada, memanglah faraid itu ada. Tapi siapa yang nak memandu faraid itu? Siapa yang nak memandu faraid? Siapa yang nak menguruskan faraid itu?
memang anak-anak kadang-kadang tak bergaduh, tapi anak-anak ni sibuk. Sibuk semua. Semua sibuk dengan kerja, semua sibuk dengan itu. Anak sulung mengharapkan anak bongsu, yang lelaki mengharapkan perempuan, perempuan mengharapkan lelaki. Jadi itulah yang menyebabkan harta pusaka itu tidak ditadbir urus dengan betul. Faraid sudah pun ada. Anak-anak memang waris, bukannya bergaduh sangat pun. Kadang-kadang tak faham, kadang-kadang tak ada ilmu, kadang-kadang tak ada masa. Sebab itulah lebih baik kita lantik terus saja profesional. Bukan kempen diri sendiri, mana lantik terus. Kita boleh lantik MAIS jadi wasi, dan kita boleh lantik orang yang faham dan orang yang boleh menguruskan harta pusaka kita tadi di dalam surat wasiat kita yang kita boleh buat sendiri-sendiri. Daripada kita menulis di Facebook tu, baik kita menulis wasiat, dan kita boleh tulis seorang-seorang pun tanpa ada apa-apa, kita tulis saja, dan kita boleh cari saksi itu selepas daripada itu. Lepas itu cari saksi dan kita tulislah. Paling kurang pun kita lantik dulu wasi yang nak cerita, yang melihat program ni umur dah 70, 60, mungkin tak adalah walimah sebab anak-anak dah besar. So, yang pentingnya pengurusan harta pusaka secara berwasiat adalah lebih mudah, kerana dari sudut prosedurnya wasi akan lebih mudah untuk menjalankan kerja-kerja yang sudah diwasiatkan berbanding dengan harta pusaka yang tidak dinamakan siapakah pentadbir, siapakah wasi. Yang tidak berwasiat ni dia akan jadi panjang cerita, kerana prosedur dia memerlukan izin daripada kesemua waris, kerana nak berhimpun waris pun dia menjadi masalah. Apatah lagi untuk mendapatkan, ia akan berlaku salah faham. Kadang-kadang menantu dengan mertua pun boleh jadi salah faham, dan ini untuk mengelakkan perkara ini lebih baik si mati tu, sebelum dia mati, dia terus saja membuat wasiat supaya adanya seseorang ataupun satu institusi yang akan mentadbir hartanya selepas dia meninggal dunia. Saya ingat itu kesimpulan saya, Ustaz. Allah Alam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Tirmizi yang telah membuat kesimpulan pada perbincangan kita pada pagi ini. Baik, kita dah terlajak masa sikit dah. Tapi kepada pemenang-pemenang, jangan berlari, jangan kepada yang menjawab tadi, tunggu sebentar, kita dah ada dah pemenangnya. Okey, boleh kita paparkan siapakah pemenangnya? Baik, itu dia pemenang dia, iaitu Luqman Jabar. Bersoalan-soalan berkenaan tadi, jawapannya adalah sah wasiat sekiranya waris bersetuju. Boleh Ustaz jawapan tersebut Ustaz Boleh lah, boleh. Boleh. Kita explain tadi cara persetujuan tu bagaimana untuk didapatilah. Tapi boleh lah. Boleh Ustaz. Maknanya Luqman Jabar dah ikuti daripada awal, dia dah tahu kan sebelum nak sah wasiat tu kena ikut faraid dulu. Dah waris dah tahu sah. So ini jawapan-jawapan yang kita terimalah. Walaupun ada yang jawab, saya tengok ni tidak sah kerana wasiat dibenarkan 1/3. Kan? Banyak ni ada jawab yang tak sah. Yalah sebab faham wasiat pada waris ni tak sah. Betul, tetapi kita nak jawapan yang dekat dengan teks jawapan. Teks jawapan, skema jawapan. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang bertulah sekalian, sedang penonton yang bertulah sekalian, insya-Allah kita dah sampai ke penghujung rancangan pada pagi ini. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Tirmizi bin Abdullah, Peguam Tuan Tirmizi & Co atas perkongsian ilmu yang sangat berguna. Dan tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan juga, Ustaz Tuan Tirmizi ini juga dia pada hujung minggu setiap hari Sabtu malam. Betul Ustaz? Sabtu malam ada mengadakan kuliah faraid juga Ustaz? Online. Kuliah faraid online. Bolehlah tuan-tuan tengok Facebook Ustaz Tuan Tirmizi boleh mengaji. Kalau kita tak dan nak pergi keluar, nak bergerak sana sini, sekarang ni tuan-tuan nak cari ilmu secara online saja. Baik. Tidak dilupakan juga di Baitumal Majlis Islam Selangor kita pun sedang mengadakan perkongsian ilmu dalam topik celik ilmu pewarisan di Radio Klasik pada setiap hari Khamis jam 9.30 pagi. Kemudian pada hari Selasa pula rancang harta urus pusaka di Radio IKIM jam 9.30 pagi hingga 10 pagi. Maknanya kita ada dua. Itu hari Selasa di Radio IKIM, hari Khamis di Radio Klasik. Itu di media arus perdana. Maknanya kalau tuan-tuan dalam 9.30 pagi ada masa, bolehlah dengar, bolehlah tonton di FB Live, insya-Allah. Semoga perkongsian kita ini bermanfaat, boleh bermanfaat untuk buat semua masyarakat. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, sedang penonton rahmati Allah sekalian,
saya selaku moderator dan mewakili seluruh tim bicara wasiat dan pusaka memohon ampun dan maaf di atas kekurangan pada pagi ini. Mungkin ada audio-audio yang ialah tersangkut-sangkut dan sebagainya, minta maaf tuan-tuan. Kita insan yang lemah kadang-kadang terlepas juga benda-benda perkara-perkara begini. InsyaAllah kita akan perbaiki yang lebih baik. Mohon maaf sekali lagi tuan-tuan. Untuk pertanyaan lanjut, untuk mengetahui maklumat lanjut, tuan-tuan boleh layari Facebook Majlis Al Islam Selangor dan boleh layari laman web Majlis Al Islam Selangor. Tuan-tuan, cukup sekadar itu saja. Mohon maaf di atas kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.